Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Marzela Sigai, ini Ringkas TVS. Ikuti paparan berita ini. Jumlah mangsa banjir di pusat pemindahan sementara PPS di Sarawak semakin menurun. Selepas 42 lagi mangsa dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing, ini menjadikan keseluruhan mangsa yang masih berada di PPS seramai 486 orang berbanding 528 pada Isnin. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan hanya tinggal 2 PPS sahaja, iaitu di SK Tanah Putih dan Dewan Masyarakat Serian di daerah Serian yang masih beroperasi. Seramai 338 mangsa banjir daripada 114 keluarga ditempatkan di SK Tanah Putih, manakala 148 mangsa daripada 52 keluarga berlindung di Dewan Masyarakat Serian. Serian menjadi daerah tunggal yang masih menghadapi keadaan banjir gelombang ketiga di Sarawak pada tahun ini sejak episod bencana pertama bermula 13 Januari lepas diikuti gelombang kedua pada 30 Januari. Gelombang ketiga banjir di Sarawak tercetus sejak 3 Februari di kawasan tengah dan utara Sarawak sebelum ia beralih ke kawasan selatan. Prihatin atas nasib menimpa mangsa, Sarawak Volunteer tampil hulur bantuan kepada mangsa banjir di PPS bahagian Simunjan dan Sibuyau. Bantuan yang dihulurkan berupa makanan dan keperluan sanitasi peribadi. Menurut Exco Sarawak Volunteers Azim Rahman, pemberian bantuan ini adalah untuk memastikan mangsa banjir sentiasa menjadikan kebersihan diri sebagai keutamaan. Hal ini kerana dalam keadaan banjir dan hujan, mangsa yang dipindahkan pastinya tidak membawa barangan keperluan diri yang lengkap. Tambahnya, dengan pemberian barangan keperluan sanitasi peribadi seperti sabun, shampoo, berus gigi, ubat gigi dan tuala wanita dapat membantu mangsa banjir berada dalam keadaan bersih selepas hampir seminggu berada di PPS. Bantuan diberikan kepada 68 orang mangsa daripada 14 keluarga. Seperti sebelumnya, bantuan yang diberikan turut sama iaitu barangan makanan dengan tambahan seperti beras, gula, garam, tepung dan mihun serta keperluan sanitasi peribadi. Turut diberikan adalah barangan sekolah seperti alat tulis, buku mewarna dan buku latihan kepada anak-anak sebagai aktiviti pembelajaran mereka sepanjang berada di PPS ini. Sebanyak RM500,000 telah diperuntukkan Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Miri bagi melaksanakan pembinaan ruang tempat letak kenderaan tambahan di hadapan Sekolah Menengah Jalan Ria Miri. Ia bertujuan mengatasi masalah kesesakan jalan di kawasan sekolah perumahan terutamanya pada waktu puncak. Kapasiti tempat letak kenderaan yang sedia ada kini adalah hampir dipenuhi dengan kenderaan pelajar. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, dengan adanya tapak tempat letak kenderaan yang lebih luas dan besar, ianya dijangka mampu menampung jumlah kenderaan pelajar, guru serta kaki tangan sekolah. Dalam perkembangan yang sama, Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin turut mengemukakan cadangan kepada JKR untuk menambah sebuah lampu isyarat pejalan kaki bagi menjaga keselamatan para pelajar, guru-guru serta pengguna jalan raya yang melintasi jalan raya untuk ke tempat letak kenderaan mereka. Hospital Kerajaan di Kapit, Limbang, Miri dan Kuching bakal menerima makmal molekul dalam usaha untuk meningkatkan ujian tindak balas rantai polimerase PCR di hospital berkenaan. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Penasihat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien menerusi satu muat naik di Facebooknya, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan masing-masing menyumbang 2 kontena makmal molekul ke hospital di seluruh negeri. Katanya Kerajaan Sarawak akan membiayai makmal untuk Hospital Limbang dan Hospital Kapit. Manakala Kerajaan Persekutuan akan menghantar keperluan yang sama kepada Hospital Miri dan Hospital Umum Sarawak. Jemaah Menteri
yang pulang dari mana-mana lawatan rasmi luar negara dikecualikan daripada menjalani pemerhatian atau pengawasan selama 10 hari. Perkara itu dinyatakan dalam Warta Kerajaan Persekutuan terbaharu di bawah Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengecualian 2021 yang disiarkan di laman sesawang Jabatan Peguam Negara. Warta itu yang ditandatangani Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menyatakan peraturan itu berkuat kuasa mulai 10 Februari sehingga 1 Ogos. Seksyen 15 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 memperuntukkan seseorang pegawai diberi kuasa boleh memerintahkan supaya mana-mana kontak menjalani pemerhatian di mana-mana tempat dan bagi apa-apa tempoh yang difikirkannya patut atau menjalani pengawasan sehingga dia boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang ramai. Kerajaan sebelum ini memendekkan tempoh kuarantin di Malaysia ke atas prosedur pengurusan kuarantin wajib kepada pengembara yang pulang dari luar negara. Kontak rapat kepada kes yang disahkan positif COVID-19 daripada 14 kepada 10 hari. Kemunculannya membuatkan seluruh masyarakat terjejas. Kerajaan Sarawak bersama dengan Kerajaan Persekutuan telah memberikan pelbagai bantuan golongan terjejas akibat COVID-19 dan ini termasuk pengusaha-pengusaha perniagaan. Baru-baru ini, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah meminta Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Wang Tengah Liasan untuk mengumumkan pakej tambahan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana dari segi keuangan. Awang Tengah yang juga merupakan Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli kedua, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak berharap agar penambahan mikrokredit sebanyak RM50 juta itu dapat dimanfaatkan para peniaga kecil dengan sebaiknya. Manakala bagi sewaan perniagaan, ia akan dikurangkan dan bil-bil bulanan juga akan dikurangkan. Para peniaga juga boleh berurusan dengan pihak agrobank bagi urusan yang melibatkan mikrokredit. Laporan itu tadi mengakhiri Ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122. Saya Marzela Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.